Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya bersenam, brisk walking pada petang ini, ingin saya berkongsi pandangan saya tentang banyaknya kritikan yang dilontarkan ke atas Profesor Dr. Rozaimi sejak seminggu lebih kurang ini apabila beliau berkata pandangan Imam Syafi'i rahimahullah tentang sembelihan ahli kitab itu sebagai sesuatu yang tidak tepat. Dan juga lanjutan daripada itu ada juga yang menyambung kritikan dengan mengatakan Ustaz Dr. Rozaimi atau Dr. Rora ini tidak konsisten, tidak seragam dalam memilih sesuatu pendapat, dalam menguatkan sesuatu pendapat. Kadang dikuatkan pandangan majoriti yang ini jumhur, kadang dikuatkan pandangan minoriti yang sangat minoriti. Dua tiga ulama sahaja yang berpandangan sedemikian ya. Baik, merujuk kepada kritikan terhadap kata-kata Dr. Rora, Dr. Rozaimi bahawa pandangan Imam Ash-Shafi'i tidak tepat. Apabila saya menganalisa, mengkaji komen-komen di media sosial, saya bahagikan orang-orang yang komen itu kepada dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang tahu, mereka yang biasa membaca kitab-kitab, biasa membaca perbincangan di kalangan para ulama dalam sesuatu isu khilaf itu. Biasa juga membaca kitab-kitab yang ditahqiq. Maksud tahqiq di sini adanya sarjana pada masa kini yang mengambil kitab tersebut daripada edisi asal yang berbentuk manuskrip, kemudiannya menyusun atur dalam bentuk tulisan yang mudah difahami dan kemudian memberi catatan-catatan tambahan di bahagian nota kaki. Kalau ada hadis-hadis, mereka akan mentakhrij hadis tersebut. Dan kalau ada perkataan yang sukar difahami, mereka akan jelaskan perkataan itu. Dan macam-macam lagi manfaatnya ya. Jadi, bila orang itu biasa membaca perbincangan di kalangan para ulama, biasa membaca kitab-kitab yang telah ditahqiq oleh para sarjana masa kini, mungkin ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, bagi mereka, mereka ni pula, seterusnya terbahagi kepada dua lagi. Mereka yang tahu dan mereka ini memiliki hati yang bersih. Lalu bagi mereka, biasa-biasa saja apa yang disebut oleh Dr. Rozaimi itu. Apabila mereka mendengar Dr. Rozaimi berkata pandangan Imam Ash-Shafi'i tidak tepat dalam isu sembelihan ahli kitab tu, bagi mereka, biasa saja. Tak ada, mereka tidak memandangnya sebagai satu penghinaan ke atas Imam Ash-Shafi'i ataupun apa-apa yang negatif. Sebab mereka telah pun biasa membaca pandangan seperti itu. Sama ada nak kata tidak tepat ke, ataupun pendapat ini perlu disemak semula ke, ataupun yang rajih dalam hal ini, yang ni pandangan ini, yang lemah dalam pandangan itu. It is something yang biasa, yang normal. Tak ada apa-apa yang nak dikecohkan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua pula, mereka yang tahu tetapi hatinya kotor, memang memusuhi Dr. Rozaimi. Memang memusuhi Dr. Rozaimi, lalu mereka sengaja menjadikan ia sebagai satu serangan ke atas Dr. Rozaimi. Padahal mereka tahu ini adalah satu kebiasaan dalam dunia ilmu. Ialah satu kebiasaan dalam dunia akademik. Satu kebiasaan dalam perbincangan akademik. Mereka tahu tapi sengaja buat-buat tak tahu dan mereka menjadikan ia sebagai peluru untuk menyerang Dr. Rozaimi. Ya. Sebelum itu, satu disclaimer. Saya membuat video ini atas dasar kapasiti peribadi. Saya bukan jurucakap Dr. Rozaimi. Jadi kalau apa yang saya cakap ni salah tak betul, boleh kritik saya. Dan bukannya kritik Dr. Rozaimi. Dr. Rozaimi pun tidak tahu saya membuat video ni ke, bukanlah menghubungi saya untuk buat video ke apa ya. Jadi ini adalah kapasiti peribadi saya atas tanggungjawab seorang Muslim untuk membela Muslim lain yang dizalimi. Okey, jadi kembali tadi kepada dua golongan, satu yang tahu, satu yang tak tahu. Yang tahu ni pula terbagi lagi kepada dua, satu yang memang tahu dah relax, dengan maknanya mereka ni berhati bersih, dan satu lagi yang berhati kotor, sengaja ingin menyerang Dr. Rozaimi dengan isu yang ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi yang tidak tahu. Maknanya yang jarang-jarang lah membaca kitab para ulama, jarang-jarang mengikuti perbincangan akademik, jadi mereka tidak tahu. Dan mereka ni pun seterusnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang mereka yang berhati bersih. Lalu apabila mereka mendengar perkataan dan juga kemudian video penjelasan
Dr. Rozaimi dalam isu ini, mereka pun dapat menerimanya dan menganggapnya sebagai satu ilmu baru, sebagai satu ilmu tambahan. Kemudian ada pula yang berhati kotor dan menjadikan ia sebagai satu serangan ke atas Dr. Rozaimi. Jadi berbeza tadi, ada yang tahu tapi berhati kotor sengaja menggunakannya untuk menyerang Dr. Rozaimi. Yang kedua ni tak tahu. Okey, tetapi berhati kotor pun tak apa, attack saja ya. Jadi itulah pembahagian saya. Dia terbahagi dua dan pada setiap pembahagian itu terbahagi lagi kepada dua. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Ada satu kata pepatah Inggeris yang berbunyi action speaks louder than words. Tindakan kita, perbuatan kita speaks louder than words, adalah memberi message yang lebih jelas berbanding dengan ucapan kita. Okey, sekarang ini ada orang-orang yang berkata tak patut berkata pandangan Imam Ash-Shafi'i tidak tepat. Tidak patut berkata sedemikian kerana ia adalah satu bentuk penghinaan. Ialah satu bentuk merendah-rendahkan kepada Imam Ash-Shafi'i. Tanpa mereka sedari, mereka ini sendiri dari dulu lagi memang merendah-rendahkan, memang menghina Al-Imam Syafi'i. Macam manakah itu? Okey, saya bagi beberapa contoh lah. Contoh yang pertama ialah, di Malaysia ni kita selalu claim bermazhab Asy-Syafi'i kan. Okey, siapa yang pernah belajar atau baca kitab Al-Um, susunan Imam Asy-Syafi'i? Siapakah yang pernah belajar kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i? Kan? Ataupun pernah tak di mana-mana masjid, surau, ada kuliah yang mengajar berdasarkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i? Kita claim saja kan? Padahal ada ataupun tidak. Kalau kita ni claim kita bermazhab Syafi'i dan kita ni nak memuliakan, menghormati Imam Asy-Syafi'i, sudah tentu antara caranya ialah mengkaji, mempelajari kitab-kitab beliau. Tapi ada ke tidak? Kan? Tentang kitab Al-Um tu adalah orang bagi alasan sekian-sekian. Kitab tu high level lah, bahasa level tinggi lah, apa semua kan. Okey, mungkin tak sesuai untuk baca sendiri-sendiri. Itulah peranan ni guru mengajar. Sekarang ni guru yang mengajar pun tak ada. Tak silap saya di peringkat universiti pun tak ada. Kenapa? Kan? Jadi, your action indirectly shows you are also merendah-rendahkan Imam Asy-Syafi'i. Seolah-olah pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dalam kitab Ar-Risalah adalah tidak tepat. Sehingga dengan itu tidak dipelajari kitab-kitabnya. So, walaupun dari sudut lisan, anda tidak berkata pandangan Imam Asy-Syafi'i itu tidak tepat, you never said that, tapi dari sudut aksi, dari sudut perbuatan, menunjukkan seolah-olah kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i itu tidak tepat. Sebab tu anda tidak mempelajarinya, tidak pernah memintanya diajar. Sebab, satu contoh, kebanyakan sahabat-sahabat yang saya kenal daripada kalangan Salafiyah ni, mereka ada kitab Al-Um. Kalau yang boleh bahasa Arab, ada bahasa Arab. Kalau yang tak boleh, ada yang edisi terjemahan. Tapi sekurang-kurangnya adalah. Ar-Risalah pun ada juga. Okay. Saya sendiri pun Alhamdulillah, Ar-Risalah baca 2 kali tak silap. Saya baca sekali, saya punyalah tertarik dengan begitu hebatnya ilmu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beberapa bulan tu baca sekali lagi. Seronok baca kan. Kitab Al-Um pun ada, saya ada yang Arab, saya ada yang terjemahan. So, kita ni walaupun kita selalu tidak mengikat diri kepada satu mazhab, kita menguatkan satu pandangan-pandangan dari antara para imam mazhab, tapi sekurang-kurangnya kita ni ada kitab, kita baca juga. Pada kalian yang mengkritik, oh apa ni Dr. Rora kata pandangan Imam Asy-Syafi'i tidak tepat, tapi action anda sendiri, perbuatan anda sendiri seolah-olah menunjukkan yang anda sendiri berpandangan Imam Asy-Syafi'i nya kitab-kitab tu tak tepat, sebab tu anda tak pernah belajar. Okay, ini satu contoh. Yang ini dari sudut kitab. You never learn his writings, you never learn his books, and then yet you claim yourself the followers of Asy-Syafi'i. Dan ini jugalah hal lain lah, macam kita di Malaysia, biasa orang sebut berakidah Abu Hasan Al-Asy'ari, berfiqah Imam Asy-Syafi'i, dan tasawuf Al-Junaid kan. Okey, kitab Imam Abu Hasan kitab Abu Hasan Al-Asy'ari ada ke diajar di Malaysia ni? Kan, okeylah, kitab Al-Ibanah dia orang tuduh telah ditukar lah, telah di-adjust lah, telah di sekian-sekian kan. Okey.
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada juga kitab-kitab lain. So, boleh saja dia ajar kitab lain, tak ada kan. So, kita mendakwa saja. Kita ni mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi tak pula belajar kitabnya. Okey, sekarang ini bertasawuf dengan tasawuf Al-Junaid kan, Imam Al-Junaid. So, sekarang ni kitab Al-Junaid yang mana yang dipelajari ataupun yang diajar di Malaysia? Ada ke tidak? Ada tak ini telah diterjemah? Kita claim saja. Sebut dengan mulut saja. Tapi action speaks louder than words. So dari segi actionnya, tak ada pun belajar. Tak ada pun diajar. Okay, jadi inilah yang saya masukkan tadi ya. Okay, seterusnya. Jap, tengok mana nak jalan ni. Okay, seterusnya. Okeylah, kita tidak pun mempelajari kitab Al-Um. Bukan sekadar itu, kandungan dalam kitab Al-Um pun kita tidak mengamalkannya. Jadi apakah kandungan dalam kitab Al-Um itu? Yang ini pandangan Imam Asy-Syafi'i itu tidak tepat. Ingat ya, action speaks louder than words. Sebagai contoh, zikir selepas solat berjamaah. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya menyebut bahawa zikir itu adalah secara perlahan. Kecuali apabila imam ingin mengajar makmum. Lafaz zikir barulah ia dikuatkan. Bila dah tahu, maka ia diperlahankan semula. Alright? Ini saya rasa ramai yang maklum ni. Persoalannya, ada tak diamalkan di Malaysia? Action speaks louder than words. Jadi, tidak diamalkan kan? Maka, apakah dengan itu? Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang zikir secara perlahan itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Dari sudut lisan, kita mungkin kata, oh tidak. Tapi dari sudut perbuatan, ingat, action speaks louder than words. Dari sudut perbuatan, memberi isyarat yang kita memandang pandangan Imam Asy-Syafi'i itu sebagai tidak tepat. Ada jugalah yang bagi alasan lain. Kononnya proses belajar itu adalah sesuatu yang berterusan. Sebab tu imam di Malaysia ni berterusan zikir secara kuat. Sekarang ini kita boleh belajar dengan macam-macam cara. Adanya buku-buku, adanya poster yang ditampal tentang lafaz-lafaz zikir. Tak perlu lagi imam nak baca zikir dengan kuat sebagai satu bentuk mengajar kepada makmum ya. Makmum boleh saja belajar. Sebab kadang setengah masjid saya pergi, ada saja banner ataupun macam banner lah, okay? Yang tergantung, yang menulis zikir-zikir yang berdasarkan sunnah. Tetapi imam tetap juga membaca zikir yang tidak berdasarkan sunnah. Okay, itu contoh pertama. Contoh kedua, dalam kitab Al-Um juga, Imam Asy-Syafi'i menyebut malam Jumaat atau hari Jumaat membaca surah Al-Kahf. Tapi masyarakat kita baca surah Yasin. Macam mana tu? Pandangan Imam Asy-Syafi'i itu tidak tepat ke? Right? Dan baru-baru ni hari Jumaat, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyebut yang azan untuk hari Jumaat itu bagi dia ialah sekali, bukan 2 kali. So macam mana? Kita di Malaysia amalkan 2 kali kan? Alright, di sini mungkin ada yang beralasan, oh kami mengikuti pandangan ataupun ijtihad Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jangan kelentong, okay? Bila kita dengar alasan macam tu, itu orang yang kelentong saya. Sebab Uthman ibn Affan memang 2 azan. Tapi azan yang pertama itu sebelum masuknya waktu Zuhur. Macam sekarang ini katakanlah Zuhur masuk pukul 1.20. Okay? Jadi Uthman ibn Affan mengadakan satu lagi azan itu sebelum masuknya waktu Zuhur. Maknanya lebih kurang katakanlah setengah jam, 12.50 baru azan. Maka azan yang kedua itu is exactly bila masuknya waktu Zuhur. Bukan macam yang kita buat sekarang ini. Dan tujuan Uthman buat azan lebih awal ialah supaya orang yang sibuk di pasar Madinah dapat tutup bisnes, boleh bersiap-siap mandi apa semua dan datang ke masjid. Jadi kalau azan yang pertama itu memang dalam waktu Zuhur, ini bila tergelincirnya matahari, defeat the purpose lah kan. Jadi sekarang ni di Malaysia ni azan 2 kali, ikut Uthman pun tidak, ikut apa saya tak tahulah. Okey, tak apa. Back to topik. Maka Imam Asy-Syafi'i menyebut bahawa yang disukai ialah azan itu sekali dalam kitab Al-Umnya. Tapi kita di Malaysia tidak ikut. Jadi apakah pandangan Imam Asy-Syafi'i itu tidak tepat? Ingat ya, action speaks louder than words. Saya tak sebut jilid muka surat di sini sebab saya cakap by memory. Para penonton boleh semak nanti ya. Kemudian itulah 3 contoh cukup lah kan. Satu tentang zikir selepas solat. Satu tentang membaca surah Al-Kahf pada malam Jumaat. Bukannya surah Yasin, kebiasaan kita membaca surah Yasin. Tetapi yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i ialah surah Al-Kahf.
atau orang Melayu kita sebut surah Kahfi. Dan yang ketiga ialah tentang azan sekali atau 2 kali untuk solat Jumaat pada hari Jumaat itu. Jadi sekarang ni we are not following what he says. So kita pun dari sudut lisan memang tak pernah sebut yang Imam Asy-Syafi'i pandangan tidak tepat. Tetapi aksi kita, perbuatan kita, amalan kita mengisyaratkan, menunjukkan bahawa pandangan-pandangan itu tak tepat. Sebab itu kita tak pernah mempelajarinya dan tidak juga mengamalkannya. Right? Jadi tentang isu tidak tepat ni, sekali lagi saya ulangi, ia adalah sesuatu yang biasa dalam dunia akademik. Sesuatu yang biasa apabila berhadapan dengan beberapa pandangan, maka seseorang itu akan mengatakan pandangan ini tepat, pandangan ini tidak tepat, pandangan ini kuat, pandangan ini lemah. Jadi it is something that is normal, bukanlah satu bentuk penghinaan. Okay? Nak hina macam mana? At least orang yang berkata sedemikian, dia mengkaji juga pandangan tu, mengkaji juga dalil-dalil tu sebelum dia nak berkata itulah pandangan yang lemah ataupun tidak tepat. Baik, seterusnya ialah tentang pandangan yang dipilih oleh Dr. Rozami sebagai sebahagiannya kaul jumhur, sebahagiannya bukan jumhur kan, lalu orang kata berlaku contradiction, berlakunya pertentangan yang tidak seragam. Ya. Okey, tak apa. Di sini saya teringat, bila kita mengkaji tulisan-tulisan orientalis yang mengkaji Al-Quran, ya, para orang barat yang mengkaji Al-Quran, mereka pun menuduh Al-Quran ni banyak contradiction, banyak pertentangan. Okay. Mereka menuduh sedemikian dua sebab. Nombor satu, sama ada mereka tak tahu. Nombor dua, mereka sengaja memusuhi Al-Quran. Lalu mereka pun mendakwa adanya pertentangan. Dan bukan dakwaan kosong. Mereka siap bagi contoh-contoh lagi dakwaan pertentangan yang mereka masukkan itu. Alhamdulillah, saya pun telah menjawab sebahagian daripada dakwaan pertentangan itu dalam buku saya, Marilah Berkenalan dengan Al-Quran. Boleh rujuk di bab yang terakhir. Jadi, bila seseorang itu mendakwa adanya pertentangan dalam sesuatu hal, ia boleh jadi kurangnya ilmu orang itu, atau sengaja dia memusuhi lalu dia menjadikan itu sebagai peluru lagi untuk menyerang, ya. Bukan kerana keikhlasan, bukan kerana ilmu, tetapi kerana tiadanya ilmu dan atau kerana sengaja dia memusuhinya. Baik, merujuk kepada pandangan-pandangan yang pilih, ingin saya maklumkan bahawa dalam ilmu usul fiqh, dalam rangka kita mentarjihkan. Mentarjih maknanya sini kita menganalisa 2 atau lebih pendapat, kemudian kita memilih satu pendapat yang kita anggap kuat. Tidak ada dalam kaedah tarjih itu kita memilih sesuatu pendapat kerana ia adalah pendapat majoriti. Bukan, ya? Sebab Islam dalam hal memilih sesuatu pendapat daripada pendapat yang ada, baik dalam ilmu tafsir ke, hadis ke, fiqah ke, ia tak ada kaitan. Dia bukan sistem demokrasi. Ia bukan demokrasi yang mana kalau ramai ulama berpilih pendapat itu, itulah pendapat yang betul. Tidak, ya. Sebab kadang-kadang para ulama memilih sesuatu pandangan itu merupakan yang tepat pada zaman mereka, tetapi dengan berubahnya zaman, adanya fiqh waqi, adanya pertimbangan-pertimbangan yang lain, pandangan itu tidak pula menjadi pilihan. Okey? Sebab itu, apabila Dr. Rozami ataupun sesiapa lain yang merajihkan sesuatu pandangan, memang mereka sebut dalam hal ini ada 2 pandangan. Pandangan jumhur sekian-sekian, pandangan minoriti sekian-sekian. Lalu mereka pilih pandangan jumhur bukan kerana jumhurnya itu, tetapi kerana dalil dan hujah serta kesesuaian pandangan itu. Dan kadang-kadang dalam isu yang berbeza pula, ada pandangan jumhur, ada pandangan minoriti. Lalu dipilih pula pandangan minoriti. Bukan kerana minoriti itu, bukan kerana I like to be different, tak. Tetapi kerana hujah dan dalil pandangan minoriti tersebut yang atas pertimbangan-pertimbangan lain yang ada disebut dalam ilmu usul fiqh, demi mencapai kemaslahatan, demi mengelak kemudaratan dan sebagainya, itulah yang dipilih. Okay? Sebagai contoh yang masyhur beberapa bulan yang lepas, ketika berlakunya pernikahan di Perlis, kan, pasangan ataupun pengantin lelaki menyebut, aku terima seperti yang disebut. Okay, patutnya aku terima nikahnya. Dia tak sebut nikahnya, tetapi beliau menyebut aku terima sebagaimana yang disebut. Lalu Datuk Mufti berkata itu adalah pernikahan yang sah. Lalu orang pun mengkritik. Bahawa pernikahan itu tidak sah. Kemudian baru diterangkan bahawa itu adalah juga pandangan majoriti. Ketika berlakunya
pernikahan. Ketika berlakunya lafaz ijab kabul itu, mengikut peraturan pernikahan, okey, di perlis pun hendaklah mengucap perkataan nikah, hendaklah sebut perkataan nikah. Berarti aku terima nikahnya, okey. Tapi bila pengantin lelaki sebut aku terima seperti yang disebut, Datuk Mufti Dr. Mazhar tidak pula dengar, tidak pula kata okey sah berdasarkan kaul majoriti, sah berdasarkan kaul jumhur. Beliau tidak berkata seperti itu. Beliau berkata sah sebab tahu adanya pandangan lain yang berkata sah. Cuma apabila dikritik-kritik, apa ni pernikahan itu tak sah lah apa, barulah diterangkan kenapa pula nak kritik. Itu adalah juga pandangan jumhur. Jadi jumhur ini disebut sebagai makluman. Ia bukanlah dalil, ia bukanlah hujah bagi menguatkan sesuatu pandangan. Kuat atau lemah sesuatu pandangan itu bergantung kepada dalil, hujah, dan juga kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin dicapai di sebalik pemilihan pendapat tersebut. Ia tiada kaitan dengan majoriti atau minoriti. Dalam menerangkan adanya khilaf yang berlaku, memang akan diterangkan juga bahawa jumhur berpandangan sekian-sekian dengan dalilnya sekian-sekian. Minoriti berpandangan sekian-sekian dengan dalil sekian-sekian. Itu diterangkan supaya kita maklum mana majoriti, mana minoriti. Tetapi yang diambil kira untuk merajihkan sesuatu pandangan ialah dalil, hujah. Bukannya majoriti atau minoriti. Sebab ingat, ini bukanlah sistem demokrasi. Baik, demikianlah sedikit penjelasan saya. Rasanya itulah tentang pertentangan kan. Saya bacalah orang yang menulis kononnya Dr. Rozaimi ni tidak konsisten, tidak seragam kan. Jadi bila saya baca-baca, mereka ni sengaja nak menyerang. Padahal sebahagian tu samalah macam kes Imam Syafi'i yang tidak tepat tu kan. Sebahagiannya memang tak tahu langsung pun. Tapi nampak inilah peluang untuk hantam Dr. Rozaimi. Sebahagian lagi tahu. Tapi sengaja buat-buat tak tahu supaya juga boleh menyerang Dr. Rozaimi. Jadi mereka ini memiliki ilmu, tapi ilmu tu mereka amalkan. Bukan untuk meraih keredaan Allah, tetapi untuk meraih kepuasan diri sendiri, dapat attack orang yang dia tak setuju dan juga dapat meraih sokongan daripada orang ramai. Okay, sayang sekali mereka yang ada ilmu tetapi menggunakan ilmu itu untuk tujuan yang lain. Dan kemudian adalah yang memang tak tahu tapi ikut sama join menyerang. Tengok tu, kejap ikut jumhur, kejap ikut minoriti, kejap ikut tu, kejap ini. Mereka sangka itu adalah pertentangan. Padahal macam saya katakan, bagi orientalis yang mengkaji Al-Quran, mereka pun mendakwa Al-Quran tu ada pertentangan. Padahal kita tahu tak ada pertentangan kan. Tapi mereka bawa ayat-ayat yang menerangkan pertentangan. Okay? Mereka bagi contoh-contoh ayat. Tapi bila kita ada ilmu tentang kaedah-kaedah meleraikan percanggahan antara ayat-ayat Quran, antara hadis-hadis, antara ayat Quran dan hadis, maka apa yang didakwa oleh orientalis itu mudah saja dihilangkan, dileraikan pertentangan yang didakwa itu. Sama juga dalam kes ini apabila didakwa Dr. Rozaimi ni kejap jumhur, kejap minoriti, kejap tu, kejap ini kan. Mereka sendiri sama ada tidak tahu kaedah-kaedah mentarjihkan sesuatu pandangan atau mereka tahu tapi sengaja buat-buat tak tahu. Yang penting boleh attack, boleh hantam. Baiklah, demikian ulasan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.